Jadi kita ni sama-samalah mencari majlis ilmu. Paling kurang kalau ikut Fatul Mausuli ni seminggu 2 kali. Tak sempat pergi belajar, dalam televisyen pun ada. Bagi masa sikit. Kalau tidak hati kita mati. Bila mati dia payah nak hidup. Orang ajak buat kebajikan pun dia payah nak datang lah. Seterusnya, kata Imam Ghazali, orang yang tak berilmu, hatinya menjadi sakit, dan kematian hatinya itu suatu kemestian. Orang yang tak berilmu ni, yang kurang ilmu, hati dia tu sakit tapi dia tak perasan. Hati dia tu dah, orang kata nak mati lah. Dan bila hati dia tu sakit, hati dia tu dah tentu mati lah, kata Imam Ghazali. Tetapi dia tidak menyedari sedemikian, kerana kecintaan dan kesibukannya dengan dunia menghilangkan perasaan itu. Kalau kita bagi tahu kat orang yang tak mau datang mengaji, tak mau datang semayang, hati kamu ni dah mati dah ni, kena perhidup balik. Mana ada. Tak ada. Takkanlah mati hati. Sebab apa? Dia sibuk dengan urusan keduniaan ni. Sibuk dengan kerjaya, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan harta. Jadi kita bagi tahu hati dia mati pun dia tak akan boleh terima. Dia kata Imam Ghazali, memang betul, hati orang tu dah mati tapi dia sendiri tak perasan. Dia tak perasan tu sebab apa? Sebab dia sibuk dengan urusan keduniaan. Sebagaimana takut yang bersangatan kadang-kadang menghilangkan kepedihan luka seketika, meskipun luka itu masih ada. Ni tamsilan yang dia buat oleh Imam Ghazali. Orang tu memang ada luka dah sikit. Dia luka dah sikit. Contohnya luka di kaki, sakit lah. Tiba-tiba terserempak dengan anjing gila. Anjing gila tu datang meluru kat dia, dia pun lari. Dia lupa yang sakit kaki tadi. Sebab apa? Dia tumpu pada anjing tadi, lebih besar bahaya dia, dia pun lupa. Jadi orang yang tak datang ke majlis ilmu ni, dia macam tu lah. Lebih kurang dia ni sibuk dengan urusan keduniaan. Macam orang tu tadi, dia sibuk nak lari daripada anjing ni sampai dia lupa dia ada luka. Orang yang sibuk dengan urusan keduniaan ni, dia terlampau membesarkan urusan keduniaan ni sampai dia lupa hati dia dah mati. Dia tak teringat dah. Kalau kita bagi tahu, berapa lama dah tak datang majlis ilmu? Lama dah. Masa sebulan dah tak pergi mengaji di mana-mana ni. Hati dah mati dah tu. Ya ke? Baru dia perasan sebulan dah dia tak datang mana-mana majlis pengajian. Bila kita bagi tahu, kalau kita tak bagi tahu, dia lupa terus lah. Dia langsung tak rasa nak datang majlis mengaji dah. Sebab hati dah mati. Kata Imam Ghazali lagi, kita berlindung dengan Allah dari hari pembukaan apa yang tertutup. Ni hari akhirat. Kenapa dikatakan hari itu nanti hari terbuka apa yang tertutup? Sebab masa di dunia ni kita tak nampak. Pada mahsyar tak nampak, titian sirat tak nampak, malaikat tak nampak, dosa pahala tak nampak, tak dibentangkan depan kita lagi, syurga neraka tak nampak, siksaan Tuhan tak nampak. Banyak benda yang kita tak nampak, sebab tu dia kata tertutup. Tapi bila hari akhirat, kita semua dah dibangkitkan balik, kita nampak benda-benda ni. Benda-benda selama hari ni kita tak nampak, kita nampak. Sebab tu dia katakan hari pembukaan apa yang tertutup. Masa kita duduk di dunia ni, dia masih tertutup lagi sebenarnya. Bila kita dah mati, dibangkitkan semula, masa tu terbuka. Jadi pada hari itu yang ada hanyalah perlindungan Allah. Tak ada perlindungan orang lain dah. Sebab tu Imam Ghazali kata, kita berlindung dengan Allah. A'udzubillah. Kita berlindung dengan Allah dari hari pembukaan apa yang tertutup. Bila di hari akhirat nanti, kita tak boleh minta perlindungan daripada orang lain dah, sebab masing-masing tak ada kuasa. Nak minta berlindung dengan ketua negara pun tak ada kuasa dah. Nak minta berlindung dengan malaikat pun tak dibenarkan tolong. Nak minta berlindung dengan Nabi pun tak ada, yang ada syafaat dia sajalah. Jadi pada hari itu yang ada hanyalah perlindungan Allah. Nak minta bantuan tentera tak ada. Nak minta bantuan perubatan tak ada. Nak minta nak duduk dalam tempat yang selamat tak ada. Yang ada hanyalah perlindungan Allah. Hari apa tu? Hari akhirat. Yang cerita ini dia selaras dengan satu hadis yang popular, iaitu 7 golongan manusia yang dapat perlindungan Allah pada hari yang tak ada perlindungan. Bila hari tak ada perlindungan tu, selain daripada perlindungan Allah, iaitu hari akhirat. Bila sampai hari akhirat, yang ada perlindungan Allah saja.
Siapa dia 7 orang ni yang dapat perlindungan Allah pada hari itu? Yang pertama, imam yang adil. Imam yang adil ni bukan untuk imam sembahyang. Imam adil ni pemimpin. Bahasa dia tu dia sebut imam, tapi pemimpin. Pemimpin yang adil dia akan dapat perlindungan pada hari yang tak ada perlindungan tu, kecuali perlindungan Allah. Orang yang kedua dapat perlindungan, pemuda yang hidup dalam taat kepada Allah, termasuklah pemudi sekali, walaupun dia sebut pemuda. Jadi maksud dia orang-orang yang dalam sepanjang hidup dia taat kepada Allah, hari itu dia dapat perlindungan Allah. Yang ketiga, lelaki yang sentiasa ingat akan masjid untuk beribadah. Sebab lelaki ni memang dituntut supaya datang ke berjemaah di masjid ataupun surau. Wanita tak dituntut, nak datang boleh. Jadi yang akan dapat perlindungan lelaki yang ni, dia, hati dia sentiasa teringat dengan masjid surau. Dia sentiasa teringat nak datang, akan dapat perlindungan. Yang keempat, dua lelaki yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana cinta kepada Allah. Ni nak cerita pasal pejuang. Orang-orang yang berjuang kat agama Allah ni, dia berjumpa pun sebab perjuangan, dia berpisah pun sebab perjuangan tu juga. Jadi mereka ni berjumpa dan berpisah kerana Allah semata-mata. Golongan ini pun akan dapat perlindungan pada hari itu. Yang kelima, lelaki yang menolak ajakan atau rayuan seorang wanita cantik dan wanita itu ada kedudukan yang tinggi. Wanita ni dah cantik, dia pula ada kedudukan, dia ajak satu orang lelaki yang baik supaya buat maksiat dengan dia, tapi lelaki ni menolak. Sebab lelaki ni dia susah nak menolak, tapi kalau lelaki ni sanggup menolak, dia akan dapat perlindungan. Di samping menolak tu pula, lelaki ni berkata, sesungguhnya aku takut akan Allah. Wanita cantik, kaya, ada kedudukan, dia ajak satu orang lelaki buat maksiat, lelaki ni tak mau. Dia kata aku takut dengan Allah. Lelaki jenis ni akan dapat perlindungan. Yang keenam, lelaki yang bersedekah dengan ikhlas, termasuklah perempuan sekali, dan tidak menghebahkan sedekahnya itu sehingga tangan kirinya tak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Maksud dia lelaki ni, kita ni, termasuk wanita sekali ni, dia bagi sedekah kepada orang yang memerlukan, tapi dia tak hebah. Dia tak beritahu, aku nak sehari tu aku sedekah kat dia tu RM50. Lepas tu aku sedekah pula jiran dia RM70. Orang susah, kenalah tolong, kan? Lepas tu aku sedekah pula hari tu RM200 pula, sedekah pula sana. Dia cerita kat orang. Jadi dia takut sedekah dia tu tak ada pahala dan tak dapat pula perlindungan pada hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Jadi nak dapat perlindungan Allah, kita yang ada kemampuan, ada duit lebih sikit ni, kita sedekah pada siapa-siapa yang perlu, dan kita tak payah hebahkan. Sedekah je. Kalau orang tahu secara tak sengaja, biarlah. Sedekah bagi, tak payah hebah.